ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam bil lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan bulan puasa. Yang mana bulan puasa ni antara benda yang selalu dibincangkan adalah syaitan. Syaitan kena ikat, kena belenggu. Jadi banyaklah perbahasan dan perbincangan tentang syaitan ini. Dan sebenarnya masih ramai lagi yang tak boleh nak beza antara syaitan, iblis, jin. Jadi ini antara soalan-soalan yang sering ditanya oleh sebahagian daripada kita. Sebab apa beza antara iblis dengan jin, iblis dengan syaitan, syaitan dengan jin dan seumpamanya. Jadi oleh sebab ada hadis-hadis dan juga nas agama yang menceritakan tentang jin yang mendengar Al-Quran, kan, jin yang belajar Quran. Pada masa yang sama kita juga mendengar kisah-kisah tentang iblis yang mempertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga diajar tentang gangguan-gangguan syaitan. Maka sudah tentu kita nak kena belajarlah mengenali apa dia jin, apa dia iblis dan apa dia syaitan, supaya kita tahu bagaimana untuk menghadapi golongan yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita mengambil sikap yang betul. Saya percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian biasa berada di dapur, terutamanya menyiapkan juadah untuk sahur dan juga berbuka, serta kita masak macam-macam. Kita tahu bahawa bila kita menyediakan masakan yang tertentu, walaupun kandungan ingredient itu adalah sama, bahan yang digunakan itu adalah sama, tapi ada kalanya kalau bahan tertentu itu diletakkan kemudian yang sepatutnya dimasukkan lebih awal, tiba-tiba kita masukkan kemudian, ataupun yang patut kita masukkan kemudian kita masukkan lebih awal, maka ia boleh mengubah tekstur makanan yang kita sediakan, boleh mengubah rasa dan sebagainya. Itu contoh makanan. Kan makanan pun kalau kita menyiapkannya, menyediakan, prosesnya itu dilakukan dengan cara yang tidak betul, walaupun kandungan itu sudah betul, tetapi dari segi urutan memasukkan bahan-bahan itu tidak betul, maka ia tidak menghasilkan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi itu apa yang kita lakukan seharian pun menunjukkan kepada kita bahawa persediaan kita mestilah betul. Maka apabila kita menghadapi
gangguan-gangguan musuh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah tentu tidak mahu gangguan mereka itu memberi kesan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bagaimana ada di antara kita yang diganggu dengan pelbagai bentuk. Maka dengan sebab itu tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan iblis, syaitan dan juga jin. Contohnya, sebagai mukaddimah pada pagi ini, sahabat-sahabat sekalian, iaitu bagaimana sikap kita dengan iblis, dengan syaitan dan dengan jin. Maka antara satu contoh yang paling mudah untuk kita faham kenapa kita perlu mempunyai attitude ataupun sikap yang betul dalam menghadapi musuh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita dari segi logik akalnya mengatakan itulah yang betul, iaitu apabila kita kata iblis laknatullah, kan, syaitan laknatullah, ataupun celaka setan ni, itu antara perkataan-perkataan yang kita boleh dengar, yang kita boleh lihat dilakukan oleh sebahagian di kalangan kita. Kita mungkin kita rasa bila kita kutuk syaitan ataupun kita kutuk iblis itu ia akan memberi kesan yang baik. Tapi sebenarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebaliknya. Tidak semestinya bila kita mencelakakan syaitan atau kita menyebut laknat kepada syaitan ataupun kepada iblis, maka itu akan menyebabkan kita dapat kebaikan. Tidak semestinya. Jadi antaranya ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir, innasyaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu Allah Taala kata musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwa, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Jadi perintah Allah Taala bukan sekadar mahu kita mengetahui dan mengiktiraf yang syaitan tu musuh kita, tapi perintah Allah Ta'ala ialah kita kena jadikan dia musuh. Bukan sahaja kita tahu dia tu musuh, tapi kita mesti jadikan, layan dia sebagai musuh. Dan alasannya ialah innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kerana sesungguhnya syaitan itu kerja dia hanya mengajak golongan dia, puak dia, supaya puak-puak dia ni menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Jadi kita kena pastikan bahawa kita tidak termasuk di kalangan followers, kan, pengikut ataupun golongan syaitan. Sebab memang kerjanya adalah untuk menjadikan pengikut dia ataupun kumpulan dia untuk menjadi penghuni neraka yang Allah Ta'ala sebut sebagai ashabis sa'ir, kan, neraka yang menyala-nyala. Jadi dengan sebab itu ada di kalangan kita ni mungkin dalam usaha dia untuk menunjukkan bahawa dia tidak suka kepada iblis ataupun syaitan, maka dia akan kutukkan, dia melaknat iblis. Kadang-kadang nak jatuh, tersepak batu, celaka setan sebagai contoh, kan. Kadang-kadang kita terhantuk kepala kita dekat pintu ke dekat palang, mana-mana kita kata celaka iblis. Jadi apakah itu menjadi sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun itu akan mendatangkan pahala kepada kita, ataupun apakah itu dapat melindungi kita, protect kita daripada iblis ataupun syaitan, gangguan-gangguan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita nak kena belajar bagaimana untuk menghadapi mereka. Jadi terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dilarang daripada suka-suka ikut suka kita nak melaknat ataupun kata sial sebagai contoh kepada iblis. Sebab satu peristiwa yang pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang mana hadis ni dalam Sunan Abi Daud, yang mana dia menceritakan bagaimana dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta dengan Nabi. Jadi masa naik itu berlakulah unta tadi dia nak jatuh. Maka sahabat ni kata apa? Celaka syaitan. Jadi sahabat ni sebut celaka syaitan. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahaja perkataan
celaka syaitan itu, Nabi pun bagi nasihat, kan, Nabi bagi teguran. Nabi kata jangan katakan syaitan tu celaka, kan, jangan sebut syaitan tu celaka, sebab Nabi bagi tahu alasan dia, reason dia kenapa. Nabi kata jikalau kamu kata celaka syaitan ataupun syaitan tu celaka, jadi syaitan ni dia seronok, kan, dia seronok. Syaitan tu akan membesar, saiz dia sampai jadi saiz rumah, kan, jadi sebesar rumah. Dan syaitan kata, dia akan sebut, oh ini dengan kekuatan aku, dia kata, dengan kekuatan aku. Tapi Nabi kata sepatutnya kita sebut, kita nak jatuh ke ataupun yang macam itulah, kan, kita sebut bismillah, kan. Bila kita sebut bismillah, syaitan tu dia tak akan jadi besar macam rumah, tapi dia akan mengecil. Dia punya kecil tu Nabi kata sampai sebesar lalat, sebesar lalat. Jadi para ulama bila membincangkan tentang hadis ni, bila mereka mensyarahkan hadis ni, mereka mengatakan bahawa makruh, kan, tidaklah sampai haram, tapi makruh, kan, bila kita sebut laknat ataupun celaka kepada iblis ataupun syaitan. Kenapa? Sebab bila kita kutuk dia, kan, bila kita kutuk dia, kita respon dengan cara kita kata dia sial, celaka, apa semua itu akan membuatkan syaitan ni dia seronok, kan, dia seronok, dan dia percaya bahawa bila kita jatuh ke apa ke, itu akan menjadikan bahawa bukti bahawa benda tu berlaku kerana sebab dia, kan, kerana sebab tu dia seronok, jadi dia rasa besar diri dia. Dan yang keduanya, ulama dalam mensyarahkan hadis ni mengatakan bahawa kalau kita tidak melaknat syaitan pun, syaitan memang sudah menjadi makhluk yang terlaknat, kan. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala memang sebut dalam Al-Quran, contohnya dalam surah An-Nisa ayat 117, kan, in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marid. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah inasa ni berhala, kan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang terlaknat. Jadi memang Allah Ta'ala dah sebut syaitan itu terlaknat, tetapi kita tak boleh sesuka hati sebut celaka, laknat, iblis terlaknat apa semua, sebab ada kaedah-kaedah yang betul, kan, untuk kita mengucapkan kata-kata supaya ia lebih menyelamatkan diri kita dan bukannya menyebabkan syaitan itu seronok, kan. Dengan bahasa yang mudah, kan, dengan bahasa yang mudah, saya boleh katakan bahawa kalau kita ingat zaman kita kanak-kanak dahulu, kadang-kadang senior kita kat sekolah ataupun abang-abang, kakak-kakak kita masuk darjah 1, tiba abang kakak kita darjah 3, darjah 4, kan, suka kacau, suka ganggu. Jadi dia orang ni something zaman sekolah ni, dia orang seronok kalau kita marah, kan. Kalau kita marah, kita maki, kita balas balik, kita kata dekat dia seronok. Macam itulah, kan, syaitan ni dia seronok bila kita kita keluarkan perkataan-perkataan buruk kepada dia. Kita kata celaka engkau setan sebagai contoh, kan, laknat engkau setan sebagai contoh. Maka syaitan suka bila kita ucap kata-kata yang macam tu. Jadi sebagai reaksi yang betul yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita sebut bismillah, kan. Bila kita nak jatuh ke, kita terlanggar apa-apa, kita sebut bismillah. Itu adalah lebih baik. Dan satu lagi alasan yang disebut oleh para ulama, kerana sifat kita sebagai mukmin ini, kita tak boleh biasakan diri kita dengan perkataan laknat. Kita sikit-sikit laknat, sikit-sikit celaka, itu tak boleh. Kita hanya guna perkataan itu pada waktu yang sesuai, kan, pada tempat yang sesuai. Kerana sifat mukmin itu ialah dia tidak suka melaknat. Itu sifat mukmin, kan. Laisal mukmin bit-ta'an, kan, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Ini dalam hadis Tirmizi. Nabi kata seorang mukmin, seorang yang beriman bukanlah orang yang banyak mencela, kan, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji, buruk akhlak dia. Jadi itu contoh yang mana yang disebut oleh para ulama kenapa kita tidak boleh
suka-suka untuk melaknat, mencela dan seumpamanya. Baik. Maka itu perkara yang kita perlu faham, bahawa bila kita berhadapan dengan iblis, dengan syaitan ini, dia ada tata cara yang tertentu. Maka pagi ini sidang hadirin mukminin, kita nak berkenalan lah, kan, kita nak kenal iblis tu, apa dia persamaan dia dengan jin, apakah iblis tu di kalangan jin, apa beza iblis dengan jin, kan. Kita juga nak mengetahui apa dia bila sebut iblis, apakah dia termasuk dalam syaitan ataupun syaitan termasuk dalam iblis dan sebagainya, supaya kita boleh menentukan sikap kita yang betul. Jadi kita nak tahu, kalau kita belajar dahulu dalam subjek bahasa Inggeris, kita belajar compare and contrast sebagai contoh, kan, compare and contrast. Jadi kita buat perbandingan, apa dia persamaan, apa dia perbezaan antara dua benda sebagai contoh. Jadi pada pagi ni kita nak lihat iblis tu apa, kan, syaitan tu apa, dan jin tu apa persamaan antara mereka, apa dia beza kan antara mereka. Baik, yang pertamanya ialah bila kita sebut iblis dan jin, mereka ni daripada penciptaan yang sama, kan, kaedah penciptaan yang sama, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iblis dan jin itu dari api, kan. Contohnya dalam Al-Quran, kan, Allah Taala menyebut wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Allah Taala sebut dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api, kan, yang panasnya menyerap ke dalam liang bulu roma. Jadi itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi apabila mentafsirkan ayat ini, tokoh tafsir seperti Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Hibrul Ummah Ibnu Abbas, kan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata bahawa sesungguhnya jin itu dijadikan daripada api yang marak, kan, api yang menyala-nyala. Dan ada riwayat lain yang menyatakan bahawa jin itu dijadikan daripada nyalaan matahari. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan iblis pula, kan, tadi berkenaan dengan jin, kan, iblis pula dia memang berbangga dengan kejadian dia, dan ini antara sebab kenapa ulama mengatakan bahawa iblis adalah di kalangan jin, sebab kejadian dia memang sama. Contohnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana takabburnya, besar dirinya iblis, bila Allah Ta'ala berkata kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Dan Allah Ta'ala berkata kepada iblis, apakah yang menghalang kamu, yang menyekat kamu daripada sujud ketika aku memerintahkan kepada kamu? Lalu iblis menjawab, ana khairum minhu, kan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, manakala aku lebih baik daripada Adam. Alasan dia kenapa dia kata dia lebih baik daripada Adam, sebab dia kata engkau ciptakan aku daripada api, manakala dia engkau ciptakan daripada tanah. Jadi jin daripada api, iblis juga daripada api. Jadi itu yang menyebabkan sebahagian ulama mengatakan bahawa iblis ini di kalangan jin. Al-Imam At-Tabari sebagai contohnya dalam tafsirnya, dia kata bahawa iblis dia merasakan bahawa dia antara punca yang menyebabkan dia begitu angkuh dengan kejadiannya ialah iblis kata tangan dia tu lebih keras daripada Adam. Itu antara punca dia. Kenapa dia kata dia lebih baik daripada Adam? Kan dia daripada api, Adam daripada tanah. Dia kata tangan dia lebih keras daripada Adam dan dia lebih kuat daripada Adam, dan dia diciptakan daripada sesuatu yang lebih mulia daripada tanah, iaitu api. Jadi itu antara alasan yang disebut oleh iblis. Baik, jadi itu contoh persamaan antara iblis dengan jin. Yang keduanya ialah iblis dengan jin ni memang makhluk kita kata ghaib, kan, yang kita tak dapat lihat.
jin pun kita tak dapat lihat, iblis pun kita tak dapat lihat, iaitu sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi mereka boleh lihat kita, kan, mereka boleh melihat manusia, dalam keadaan kita pula tak dapat untuk lihat iblis, kan, kita tak boleh lihat iblis, kita tak boleh lihat jin, kita tak boleh lihat. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dia kata ini dengan maksud tentera-tentera syaitan. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan ada juga yang kata ini dengan maksud keturunan syaitan. Maknanya kita tak boleh lihat keturunan syaitan. Tapi mereka boleh lihat kita, sebab tu mereka boleh kacau dan ganggu kita. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi dia menakalkan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa jin itu tidak boleh dilihat, kan, tidak boleh dilihat. Jadi itu antara bentuk persamaan di antara mereka ini. Kemudian selain daripada itu, iblis, jin, syaitan ini dia ada persamaan dengan manusia, iaitu mereka dikenakan taklif, kan, dengan bebanan syariat. Maksudnya ada dosa dan pahala. Iblis bila dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia dihukum oleh Allah? Kerana dia ditaklifkan dengan bebanan tanggungjawab dosa dan pahala. Jin, yang kita belajar tentang jin, jin ada yang beriman, ada yang kufur, maka ada jin yang melakukan amal soleh, maka jin juga ada taklif, kan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka ada persamaan dengan kita sebagai manusia, sebab kita sebagai manusia juga, kita buat baik kita diberi pahala, kita buat jahat kita dimurkai dan dikenakan hukuman dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mereka beribadat kepada aku. Jadi jin pun dia beribadat kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita manusia juga beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu, walaupun ada persamaan, ada juga perbezaan antara jin dengan manusia. Kan, jin ni kita tak dapat lihat. Contohnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, dia menyebut tentang pendapat-pendapat ulama. Jikalau ada manusia yang mendakwa bahawa dia berkahwin dengan jin, kan, kadang-kadang dalam masyarakat Melayu ni cerita kahwin dengan puteri bunian lah, kan, hilang dalam hutan, sesat di kawasan gunung beberapa hari, kemudian lepas tu balik dijumpai, ada yang dijumpai atas pokok kelapa, atas pokok yang tinggi, ada yang dijumpai di tempat yang pasukan pencarian, pasukan penyelamat dah lalu, dah tak nampak, kemudian keesokan hari baru jumpa. Macam-macam cerita yang kita dengar, kan. Lepas tu kadang-kadang mereka yang hilang ni bila dijumpai dan dapat diselamatkan balik ke rumah, dia cerita dia pergi satu tempat yang nampak istana, kan, berkahwin dengan puteri bunian, kan. Itu jin lah, kan, jin. Jadi sebenarnya isu-isu yang macam ni memang dibahaskan oleh para ulama. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, antara ulama yang membahaskan tentang tajuk ini. Dan sebahagian ulama memang mereka menolak, tidak mungkin, kan, tidak mungkin manusia dapat berkahwin dengan jin. Sama ada kita lelaki berkahwin dengan jin perempuan, tak tahulah nak sebut jin perempuan ke jin betina ke, tapi tak apalah, kan, jin perempuan lah kita katakan, ataupun kita perempuan berkahwin dengan anak raja jin, kan, anak putera, kan, putera jin. Apakah itu boleh berlaku? Jadi ini yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata tidak mungkin. Cuma Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia memilih pendapat dengan mengatakan bahawa sekiranya benar sekalipun, dia kata sekiranya benar sekalipun ada manusia dia berkahwin dengan jin ataupun anak jin ataupun keturunan jin, sama ada
kita lelaki ataupun kita perempuan berkahwin dengan jin, maka Dr. Wahbah Zuhaili kata kalau ada sekalipun, tapi dia kata tak ada. Dia kata benda itu mustahil berlaku kerana perbezaan alam kita dengan mereka. Cuma dia kata kalau berlaku sekalipun, dia mengatakan bahawa pernikahan itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana dia mengatakan bahawa makhluk jin ni dia tak sama dengan kita kan, dia boleh berubah-ubah kan. Jin boleh menjelma dalam bentuk binatang, dalam bentuk ular ataupun binatang-binatang lain. Jadi kalau jin boleh menjelma dalam bentuk lain, maka jin juga boleh mengubah dirinya daripada bentuk jantan kepada betina, betina kepada jantan, ataupun kita guna istilah manusia, daripada jin lelaki kepada jin perempuan, ataupun jin perempuan kepada jin lelaki. Jadi macam mana kita nak tahu suami kita itu ataupun isteri kita itu yang daripada golongan jin tu dia benar-benar lelaki ataupun dia benar-benar perempuan? Sebab dia boleh mengubah kan. Jadi kita tak boleh kenal dia, malah kita sama-sama manusia pun kadang-kadang kita susah nak kenal. Kadang-kadang kita tengok satu perempuan, cantiknya dia, sebenarnya dia bukan perempuan, dia jantan kan. Dia pondan, dia cucu itu, cucu ini. Nah, kadang-kadang kita tengok lelaki, sebenarnya dia bukan lelaki tapi dia perempuan. Jadi tomboy lah apa semua. Jadi kalau kita sama-sama manusia pun kita kadang-kadang boleh keliru dengan penipuan manusia. Maka apatah lagi makhluk yang berbeza alam dengan kita seperti jin. Menyebabkan ulama seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili antara ulama yang mengatakan bahawa mustahil dan tak boleh berlaku perkahwinan antara manusia dengan jin, dan dia kata kalau berlaku sekalipun pernikahan itu adalah tidak sah. Jadi itu sedikit tentang jin. Baik. Begitu juga yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya. Dr. Zuhaili dia ada tafsir di sendiri, iaitu tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili diulas tentang jin. Kenapa dia kata jin ini juga adalah golongan mukallaf? Contohnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili diulas ayat qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Jadi yang mana lalu jin ni dia menyampaikan apa yang dia dengar itu kepada kaum dia balik ke tempat dia dan dia cerita kepada kaum dia, kaum jin, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sungguh menakjubkan, kan? Yang sungguh menakjubkan, kitab yang memberi panduan kepada ke arah jalan yang betul, yang lurus, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Jadi ketika mengulas ayat ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dia kata bahawa ini adalah bukti bahawa jin memang dikenakan bebanan tanggungjawab. Dia sama seperti manusia. Dari sudut itu dia sama seperti manusia. Ada dosa, ada pahala, dia pun ada syariat, dia pun ada hukum hakam. Dia wajibkan untuk mengikut agama Islam sebagaimana manusia diwajibkan mengikut agama Islam. Jadi sebab tu jin ni dia ada yang beriman, jin juga dia ada yang kafir. Jin yang beriman, jin yang kafir. Jin yang saleh dengan jin yang fasik. Jin yang buat pahala, yang buat ibadat dengan jin yang buat dosa. Jadi jin ni dia macam manusia. Tapi kalau kita sebut iblis, kan kita sebut iblis tak ada iblis yang beriman, kan. Iblis tak ada iblis yang beriman. Jadi kita tak pernah dengar lah dalam pengajian kita, ustaz-ustaz ataupun tuan-tuan guru kita mengajar kepada kita ada iblis yang beriman. Itu tak ada. Walaupun iblis di kalangan jin, dia berasal daripada golongan jin, tapi bila sebut iblis, kan iblis tu tidak ada yang beriman. Dan perkataan iblis tu sendiri, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya para ulama berbeza pendapat asal perkataan iblis. Sebahagian ulama mengatakan bahawa iblis ni dia adalah nama dari bahasa Ajam, maknanya bahasa yang bukan Arab.
Jadi perkataan iblis itu sendiri bukan perkataan yang boleh kita jumpa dalam bahasa Arab. Tak ada. Jadi ia ada dalam bahasa Arab sebab dia berasal daripada bahasa bukan Arab. Jadi itu maksud bahasa ajam. Jadi bila disebut iblis dalam Quran, ia adalah satu perkataan yang asalnya adalah bahasa ajam. Manakala yang keduanya pendapat yang kedua kata dia adalah daripada bahasa Arab. Jadi itu secara ringkaslah tentang perbincangan para ulama tentang perkataan iblis itu sendiri. Baik. Kemudian seterusnya iblis jin ini mereka ni diciptakan lebih awal daripada kita, daripada datuk kita, Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum kita ada, kan sebelum Nabi Adam alaihissalam ada, iblis tu sudah ada, kan, jin pun sudah ada. Jadi apabila malaikat dengan nada seolah-olah mempersoalkan, tanya kepada Allah kenapa nak diciptakan manusia sebagai khalifah atas muka bumi, sebab kekhawatiran, kebimbangan para malaikat ialah berlakunya pertumpahan darah, kan, berlakunya kemusnahan. Jadi ini yang dibicarakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Azimnya. Dia mengatakan bahawa dari mana malaikat tahu bila diciptakan manusia itu akan berlaku pertumpahan darah. Jadi jawapan yang diberikan oleh Imam Ibn Katsir, kerana sebelum kejadian manusia, bumi ini telah dihuni oleh golongan jin. Dan jin itu ada jin baik, ada jin jahat. Mereka bergaduh, berbalah sesama mereka. Dengan sebab itu malaikat tahu tentang apabila ada penghuni di bumi, maka penghuni di bumi itu berbalah, kan, berlaku pertumpahan darah, kan, berlaku kemusnahan kepada bumi. Jadi itu antara alasan yang diberikan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi itu ada menjadi bukti dan dalil bahawa jin dan iblis telah pun wujud sebelum kejadian Nabi Adam AS, ataupun dengan bahasa lain sebelum kejadian manusia, sebelum kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian selain daripada itu, apa beza, kan? Bila kita sebut jin, dah kita kata iblis tu asalnya daripada jin. Jadi kita dah cerita persamaan iblis dengan jin. Jadi apa pula beza antara iblis dengan jin, kan? Jadi bila kita sebut iblis dan kita sebut syaitan, dua-dua nama ni, iblis dengan syaitan ni, dia di kalangan jin. Tapi bukan semua jin adalah iblis, kan? Bukan semua jin adalah syaitan. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, sahabat-sahabat sekalian, iaitu jin ni ada yang baik, kan, ada yang beriman. Jadi jin yang baik, yang beriman tu takkan mereka ni pula jadi iblis, kan, takkan mereka pula jadi syaitan. Yang jadi iblis, yang jadi syaitan ni adalah jin yang jahat. Jin yang jahat. Jadi bila kita kata iblis, dia dari kalangan jin. Bila kita kata syaitan, mungkin syaitan jin, mungkin syaitan manusia, kan, sebagaimana yang kita belajar dalam surah An-Nas. Tapi bila kita sebut jin, tidak semestinya jin itu adalah iblis, kan, tidak semestinya jin itu adalah syaitan. Sebab jin ada yang baik, ada yang jahat, kan, ada yang jin Islam, ada jin yang bukan Islam. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan pernah dapatkan perkhidmatan pengamal perubatan, setengah orang dia guna istilah perubatan tradisional. Ada setengah golongan dia guna istilah pengamal perubatan alternatif. Ada juga yang guna istilah pengamal perubatan Islam. Tak apalah, yang penting tuan-tuan dan perempuan faham apa yang saya maksudkan. Jadi apabila di kalangan kita ni ada mengidap penyakit-penyakit misteri, kan, penyakit-penyakit yang tak tahu puncanya, yang bila pergi ke hospital, doktor sendiri pun kata tak sakit apa-apa, kan.
Jadi ada di antara kita ni yang pergi mendapatkan khidmat daripada pengamal perubatan yang tadilah alternatif ataupun perubatan Islam ataupun perubatan tradisional tadi. Jadi jikalau mereka sebut bahawa mereka perlukan pengeras daripada kita untuk diberikan kepada khadam, kan, kepada khadam. Jadi itu antara petanda awal untuk kita kenali bahawa ini adalah pengamal sihir, pengamal ilmu hitam. Ini dalam tajuk kuliah kita yang lepas, saya ada sentuh sedikit tentang ini. Jadi kita nak kenal pengamal perubatan tu dia mengamalkan ilmu hitam, ilmu sihir ataupun tidak. Antaranya ialah apabila mereka mendakwa, mereka ada khadam. Pengeras tu akan diberikan kepada khadam. Jadi yang bila sebut khadam siapa? Khadam tu adalah jin lah, kan, jin. Jadi kebiasaannya pengamal perubatan dia kata, jangan bimbang, dia kata khadam saya ni adalah khadam di kalangan jin Islam. Jadi ini yang dikhawatirkan, yang dibimbangkan oleh para ulama, sehingga kan dalam fatwa-fatwa dalam negara kita telah mengingatkan bahawa mendapatkan pertolongan daripada makhluk halus itu adalah haram. Ianya dilarang. Sebab kalau manusia pun boleh menipu sesama manusia, itu kita kenal, yang kita boleh nampak. Apatah lagi kalau makhluk yang kita tak nampak dan kita tak kenal pun. Macam mana kita nak tahu yang kita dakwa khadam tu sebagai jin Islam, sedangkan kita tak kenal pun dia boleh anytime, bila-bila masa dia menipu dan memperdayakan kita. Dengan sebab itu, kita dilarang daripada mendapatkan perkhidmatan daripada pengamal perubatan alternatif ataupun pengamal perubatan tradisional yang mendakwa bahawa mereka menggunakan khadam. Jadi bila sebut khadam tu, jin lah, kan, jin. Jadi jin ni tidak semuanya jahat, kan. Jin tak semuanya jahat, ada jin Islam, ada jin yang bukan Islam. Baik. Jadi iblis ni, apa dalil yang menunjukkan bahawa iblis berasal daripada jin? Iaitu sebagaimana Quran menyatakan fasajadu illa iblis aba illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Lalu mereka sujud, semua malaikat sujud melainkan iblis, yang mana Allah Ta'ala sebut iblis ini kana minal jin. Iblis asal daripada golongan jin. Jadi bila sebut iblis, kita kata bahawa iblis asalnya adalah jin. Dan apa yang berlaku? Fafasaqa an amri rabbih. Dia derhaka kepada perintah Tuhan dia. Jadi ayat ini menjadi dalil di sisi para ulama. Contohnya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia kata ayat ini menjadi dalil bahawa iblis bukan malaikat. Ada orang yang kata iblis yang tak mau sujud kepada Adam tu dia asalnya ketua malaikat, kan, dia asalnya ketua malaikat. Jadi Al-Imam At-Tabari termasuk di kalangan ulama yang kata bahawa bukan ketua malaikat dan dia bukan malaikat pun, kan, dia bukan malaikat. Jadi kalau orang kata iblis ni asalnya malaikat yang taat, yang banyak beribadat, itu salah, kan, itu salah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia bukan malaikat, dia adalah jin, kan. Dia jelas Allah Ta'ala guna perkataan kana minal jin, dia daripada golongan jin, dan dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan malaikat tidak derhaka, malaikat tidak derhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Imam At-Tabari kata ini menjadi dalil bahawa iblis sama sekali bukan di kalangan jin. Jadi bila kita tengok ayat ni, terus kita tahu, kita boleh buat conclusion, kesimpulan bahawa memang malaikat bukan di kalangan jin. Dan iblis bukan di kalangan malaikat. Itu maksud saya. Iblis bukan di kalangan malaikat, tapi dia adalah di kalangan jin. Jadi iblis ni asal usul dia adalah jin. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kemudian seterusnya, apa beza bila sebut iblis, syaitan dengan jin? Jadi yang seterusnya ialah iblis dan syaitan ni memang dalil-dalil agama menunjukkan bahawa bila sebut iblis dan bila sebut syaitan, mereka ni adalah golongan yang dilaknat. Sedangkan jin tak semestinya. Jin ni dia mungkin jin yang beriman.
Jadi bila sebut jin, kita tak sebut jin adalah makhluk yang terlaknat. Tidak, kita tak sebut. Kerana jin ni macam manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi bila iblis, kan bila kita sebut iblis, kita sebut syaitan, memang ia adalah makhluk yang terlaknat. Sebab kita sebut contohnya, kita sebelum kita baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan kita meminta kita apa meminta kepada Allah, kan perlindungan daripada Allah, supaya Allah Taala melindungi kita daripada gangguan syaitan. Ya, syaitan tu apa? Ar-rajim, kan syaitan yang direjam, syaitan yang terlaknat. Jadi itu dalil, kan, di sisi para ulama yang mengatakan bahawa iblis dan syaitan ni memang makhluk yang terlaknat. Kita tak laknat mereka pun, mereka memang sudah sedia terlaknat, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ayat contohnya wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah Taala kata sesungguhnya engkau wahai iblis ditimpa laknatku secara terus-menerus sehingga ke hari kiamat. Jadi ayat ini diulas oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dia kata bahawa ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa iblis ni di kalangan makhluk yang dilaknat, yang direjam, yang dibuang oleh Allah, yang bila disebut laknat dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sampailah hari kiamat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekafiran dia. Dengan sebab kekafiran dia. Dan kita ni kadang-kadang bila kita sebut kafir, kita rasa kita ni macam terselamat sebab kita tidak kafir. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang sering saya ingatkan, kita janganlah terlalu apa yang kita sebut overconfident, kan. Kita kena ada simpan sedikit, ada reservation dalam diri kita. Bila kita baca ayat tentang syirik, kita baca ayat tentang kafir, kita kena simpan sedikit reservation supaya kita takut kalau kita termasuk di kalangan golongan yang kafir, kan. Kita takut kita termasuk di kalangan golongan yang syirik. Sebab memang ada pun di kalangan orang Melayu dan memang meluas di kalangan masyarakat kita yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, kan, untuk menundukkan manusia. Jadi ini satu amalan yang bukan menjadi amalan golongan mukmin, bukan menjadi amalan orang-orang yang beriman. Kita boleh lihat setengah-setengah kedai, premis perniagaan, malah rumah kediaman pun yang mana orang-orang Islam kita menggunakan tangkal yang digantung di pintu, di dinding, di bumbung dan sebagainya, di depan gerai premis perniagaan dan sebagainya. Itu adalah amalan yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita perlu hati-hati, kita jangan overconfident. Aku ni Islam, maka Islam tu kekal dalam diri aku. Tak semestinya, kan, dia bergantung kepada amalan kita. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang benar-benar mengikut ajaran Islam, maka kita Islam lah. Tapi kalau kita melakukan amalan yang boleh menjejaskan akidah kita, yang boleh merosakkan akidah kita, maka na'udzubillah, ianya memang boleh menyebabkan terbatalnya Islam daripada diri kita. Dan saya teringat satu cerita, ini saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Satu keluarga ni, dia ada pembantu rumah, kan, ada pembantu rumah. Dan bulan puasa, kan, bulan puasa dia dah pesan kepada pembantu rumah supaya fokus kepada jaga anak sahaja, jaga anak. Bab makan minum, apa-apa yang di dapur, nak panaskan, hangatkan makanan, sup, gulai dan sebagainya di dapur itu biarkan ibu yang buat, biarkan majikan, maksudnya si isteri yang akan lakukan. Tapi pembantu rumah lebih fokus bagi perhatian kepada anak-anak sahaja. Tapi pasangan suami isteri ni dia rasa pelik sebab pembantu rumah itu bersungguh-sungguh untuk menguruskan makanan di dapur, untuk panaskan makanan waktu sahur. Maka
dengan sebab ada rasa pelik itu, pasangan tadi memerhatikan dalam CCTV yang ada dalam rumah itu, apa yang dilakukan oleh pembantu rumah tersebut. Mereka dapati seperti pembantu rumah itu masukkan sesuatu dalam periuk kan, dalam makanan yang dipanaskan untuk sahur itu. Jadi ini menyebabkan pasangan suami isteri itu rasa pelik kan, dan mensyaki sesuatu sebab dia lihat macam dia letak masukkan sesuatu dalam makanan itu. Jadi pada waktu siang keesokan harinya mereka meminta kepada pembantu rumah itu untuk pergi ke kedai, kerana sebenarnya mereka lakukan itu sebagai alasan kan untuk mencari apa yang boleh menyebabkan pembantu rumah itu berkelakuan ganjil. Maka bila dibuka dalam drawer dalam bilik pembantu rumah itu, mereka menjumpai ada satu bungkusan kain putih yang membalut sesuatu. Mereka buka ikatan tu, kain putih tadi, pasangan suami isteri tadi jumpa dalam balutan kain putih itu bangkai burung dengan darah kan, dengan darah. Maka mereka konfront dengan pembantu rumah itu, tanya apa benda tu. Lalu pembantu rumah tu kemudiannya mengaku selepas didesak beberapa kali, mengakui bahawa itu adalah bungkusan bangkai burung yang dimasukkan bersama dalam bungkusan itu darah haid kan, darah haid. Dan dia kata itu adalah satu petua yang diajarkan kepada dia dan juga sesiapa yang datang dari tempatnya untuk mengelak daripada dizalimi oleh majikan, sebab mereka tahu bila pergi bekerja di luar negara ini ada pelbagai cerita yang berlaku, yang macam-macam lah penganiayaan terhadap pembantu rumah. Jadi mereka takut penganiayaan itu berlaku. Maka di kampung mereka ini, bila nak keluar daripada kampung datang ke Malaysia untuk menjadi pembantu rumah, mereka persiapkan pendinding. Jadi pendinding yang mereka gunakan itu adalah pendinding yang boleh menyebabkan syirik di sisi agama kita, dengan sebab meminta pertolongan daripada makhluk-makhluk halus dengan cara sedemikian. Jadi ini contoh kan yang sebenarnya meluas kan, banyak berlaku dalam masyarakat Islam, walaupun tak semua. Tapi benda ni tidak lagi ganjil kan, memang banyak ilmu untuk penunduk, macam-macam lah ilmu-ilmu yang mengarut kan, yang mengarut. Jadi sebab tu saya selalu berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, kita jangan overconfident kan, kita kena ada sedikit reservation. Kita kena perhatikan amalan kita, kepercayaan kita, ada tak kita ni percaya kepada sesuatu yang memang kita dilarang dalam agama. Dan kadang-kadang kita ni pun dah terikut-ikut dengan nombor 4 pun takut kan, nombor 4. Kalau orang bukan Islam dia takut kepada nombor 4 itu tidak ada kaitan dengan kita kan. Itu soal mereka takut kepada nombor 4. Sampai dalam lift pun tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tak ada. Yang ada tingkat 3A sebagai contoh. Lepas 3A, tingkat 5. Punya takut dekat nombor 4. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau kita tak buat apa pun tapi kita punyalah takut dekat nombor 4 tu, beli kereta pun ataupun beli rumah pun akan cuba mengelak daripada dapat nombor 4. Sebab apa? Sebab takut berlaku sesuatu yang buruk. Maka itu adalah kepercayaan yang boleh menyebabkan terjejas akidah kita. Tapi kalau kita mengelak nombor 4 tu dengan alasan kita takut susah nak jual balik kereta, takut susah nak jual balik rumah, itu tak apalah. Itu bukan ada kaitan dengan kepercayaan khurafat. Tapi yang pentingnya kita jangan overconfident. Bila kita jadi orang Islam, kita kena sentiasa usaha pastikan bahawa agama kita ni kekal dalam diri kita. Jangan lakukan perkara yang boleh membatalkan ataupun memusnahkan akidah Islam
ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selain daripada itu, saya telah sebut sebelum ini bahawa jin ada yang beriman dan ada yang kufur, dan ini memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, kan jin itu sendiri kata, dan sesungguhnya dengan datangnya Quran nyatalah ada di antara kita, yakni golongan jin, golongan yang beragama Islam dan golongan yang kufur, yang menyeleweng daripada jalan yang benar. Maka dengan sebab itu para ulama seperti Dr. Wahab Az-Zuhaidi mengatakan bahawa jin ni memang ada yang taat, ada yang buat amal soleh, ada yang zalim, ada yang kafir dan sebagainya. Baik, kemudian iblis dengan jin. Apa beza antara iblis dengan jin? Iblis walaupun dia daripada golongan jin, tapi iblis memang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala penangguhan hukuman. Iblis memang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Once dah kiamat, berlaku hari kebangkitan, berlaku hari pembalasan, maka ketika itulah iblis akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin dia macam kita, macam manusia. Kan? Allah Taala boleh hukum kita ni manusia dan jin bila-bila masa. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada dihukum oleh Allah Ta'ala. Contohnya, iblis, sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, iblis kata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kata, wahai Tuhanku, jikalau demikian, bagilah tangguh tempoh kepada aku sampai hari kiamat, hari kebangkitan, hari manusia dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah Taala jawab permintaan iblis itu, permohonan kamu itu, kan, dengan sebab iblis minta, maka kamu diberi tempoh, diberi penangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, hingga kepada hari yang termaklum. Jadi apa yang berlaku, Al-Alusi kata bila Allah Taala kata ila yaumil waqtil ma'lum, hingga kepada hari yang termaklum, jadi ulama ni berbeza pendapat. Apa maksud al-waqtil ma'lum, waktu yang termaklum itu? Sebahagiannya mengatakan bahawa maksud dia ialah pada sangkakala yang pertama. Once sangkakala yang pertama dibunyikan oleh malaikat, maka terhentilah penangguhan yang Allah Ta'ala berikan kepada iblis. Baik, mungkin ada di antara kita yang terlintas dalam diri dia bahawa syoklah iblis, kan, seronoklah iblis sebab Allah Ta'ala bagi penangguhan. Boleh buat jahat sampai bila-bila, kan, sampai kiamat. Jadi apa jawapan dia, sahabat-sahabat sekalian? Syok ke? Seronok ke kalau dapat buat jahat? Allah Ta'ala tidak hukum, tapi Allah Ta'ala tangguh hukuman tu di hari akhirat. Apakah itu seronok? Apakah itu syok? Tak. Kan? Itu adalah satu petanda bahawa orang yang diberi penangguhan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih baik kita diberikan amaran awal kepada kita supaya kita dapat memperbaiki, supaya tidaklah sampai ke tahap waktu yang tidak ada, yang penyesalan itu tidak berguna lagi. Kita tak mau. Kita nak menyesal lebih awal. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita di kalangan manusia ni memang ada pelbagai masalah, kan. Kita disedarkan lebih awal tentang kesilapan kita, ataupun kita mahu semua orang jangan tegur, jangan nasihat, jangan kritik kita. Kita nak yang mana? Sudah tentu sahabat-sahabat sekalian sama seperti saya, kita nak supaya kita disedarkan lebih awal, kan. Kita nak kita disedarkan lebih awal. Kawan-kawan kita, majikan kita, jiran kita dan sebagainya memberi teguran lebih awal supaya kita dapat memperbaiki seberapa segera kesilapan yang kita lakukan. Kita tak mahu jadi macam iblis, kan. Iblis diberikan penangguhan, biarlah dia nak jadi apa pun, tapi sampai kiamat barulah dia dihukum. Maka pada waktu itu penyesalan tidak berguna. Bagaimana penyakit lah, kan. Penyakit, kita tak mahu penyakit yang tak ada simptom. Penyakit yang tak ada simptom, tanda apa pun tak ada. Tahu-tahu
dah teruk, kita tak mau penyakit yang macam tu, kan. Kita tahu bahawa ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mengalami penyakit kanser sebagai contoh. Bila tahu tu dah stage yang dah akhir dah, kan, dah tak boleh buat apa dah. Sebagai contoh, ada yang kena heart attack, kita tak tahu kesihatan jantung kita macam mana, sedar-sedar dah kena attack yang dah teruk, sebagai contoh. Jadi kita tak mau. Jadi begitulah kehidupan kita di atas dunia ini. Kita tak mau jadi seperti iblis, yang mana iblis ni Allah Ta'ala bagi tangguh, dia buatlah apa pun yang dia boleh buat, tetapi di hari akhirat nanti dia akan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berhenti setakat itu, ingin memberi peluang kepada sahabat-sahabat sekalian jikalau ada sebarang persoalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua dan melindungi kita daripada gangguan-gangguan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada Puan Ainun. Okey. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, kalau kata rumah kita ataupun anak kita ada gangguan, apa ayat yang perlu kita baca, Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Ini juga antara soalan yang banyak ditanyalah. Kadang-kadang di rumah kita tu ada gangguan. Jadi gangguan ni macam-macam. Gangguan ni macam-macam. Ada kawan saya, bila dia keluar rumah, mesyuarat ataupun outstation, isteri dia didatangi oleh yang seperti suami dia, kan. Tapi bila suami dia balik, dia kata dia baru sampai. Isteri dia kata, kan abang dah sampai lebih awal. Jadi itu contoh gangguan lah yang berlaku. Jadi ada makhluk lain yang menjelma seperti suami kita ataupun ahli keluarga kita, dan menyebabkan kita ketakutan, kan. Itu satu contoh gangguan. Ada gangguan lain seperti bunyi-bunyi, itu banyaklah. Jadi sampai kita confuse, itu bunyi piping, tangki air ke, water pressure ke, bunyi main guli, bunyi macam-macam yang menyebabkan ada di antara kita ni confuse, kita keliru apakah itu bunyi water pressure ataupun bunyi makhluk halus yang mengganggu kita. Ada yang nampak lembaga, kan, itu pun gangguan. Banyak yang berlakunya kanak-kanak lah, kanak-kanak dia ketakutan, dia nampak sesuatu, kita tak nampak apa pun. Jadi macam-macam lah, bunyi yang ganjil, penampakan menjelmanya seperti ada lembaga dan sebagainya, macam-macam gangguan. Jadi macam mana kita nak hadapi perkara-perkara yang macam ni? Yang pertamanya ialah apa yang disarankan oleh para ulama. Yang pertamanya, seboleh-bolehnya kita jangan terlalu cepat jump to the conclusion. Jangan cepat buat kesimpulan bahawa itu makhluk halus. Kita yang peringkat yang pertama, selagi kita boleh kaitkan dengan perkara-perkara yang biasa, maka kita kaitkan itu sebagai perkara biasa. Contoh, kita dengar bunyi, kan. Orang kata kalau bunyi macam tu ada piping sebab ada water pressure dan sebagainya. Jadi kita kena tanamkan dalam diri kita itu adalah bunyi dengan sebab water pressure di dalam piping di rumah kita, kan. Selagi boleh kita kena kaitkan dengan perkara-perkara yang lebih berbentuk fizikal, kan, fakta-fakta zahir tanpa kita kaitkan dengan makhluk halus. Itu yang pertama. Kan. Yang kedua, dan yang pertama itu juga ialah untuk kita sentiasa ignore. Kita jangan peduli tentang gangguan itu. Cuma yang kedua, apabila kita dapati itu bukan lagi faktor-faktor fizikal, bukan lagi perkara-perkara biasa, tapi ianya memang adalah gangguan makhluk halus, kan. Maka apa yang boleh kita lakukan? Maka jawapan saya ialah yang pertamanya, sahabat-sahabat sekalian, apabila kita sebut makhluk halus, maka dia adalah jin, kan, syaitan daripada golongan jin yang mengganggu kita. Maka kita kena pastikan dalam rumah kita tidak ada perkara yang disukai oleh syaitan. Bila syaitan suka dalam rumah kita, maka dia akan berada dalam rumah kita dan dia akan ganggu. Jadi contohnya, ada tak
gambar-gambar artis yang pelik-pelik, menjolok mata sebagai contoh. Ada tak apa-apa benda lah yang maksiat, yang buruk. Kadang-kadang kita pergi ke luar negara, kita beli souvenir yang tak senonoh. Kita letak atas meja, letak di almari. Jadi semua benda-benda yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan agama, kita perlu hilangkan dalam rumah kita. Ambil, simpan kan, ataupun kita musnahkan. Itu langkah pertama, kena cek dalam rumah kita ni ada tak apa-apa benda yang maksiat, benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya sewaktu di England, pelajar-pelajar Malaysia ini mengalami gangguan. Jadi adalah sahabat saya yang pandai benda-benda yang macam ni, dia ajak saya untuk pergi tengok keadaan rumah pelajar tersebut. Jadi bila kami masuk dalam rumah tu, sewaktu kami di England, kami masuk dalam rumah tu, yang pertamanya dalam rumah tu bercampur gaul, pelajar lelaki dengan pelajar perempuan duduk satu rumah. Jadi macam mana syaitan tak suka bila kita buat benda-benda yang Allah Taala larang. Kita tinggal satu rumah kan, duduk bercampur gaul, pergaulan bebas. Jadi ini yang antara benda yang kita perlu perbaiki. Yang kedua, bila kami masuk dalam rumah tersebut, ada gambar-gambar kan, gambar-gambar yang tak sesuai lah, gambar yang tak sesuai. Yang ketiganya, ada alat-alat muzik. Rupa-rupanya pelajar-pelajar Malaysia ni, bila mereka duduk lelaki perempuan, ada masa lapang, mereka main muzik. Alat muzik tu banyak lah dalam rumah tersebut. Itu contoh yang saya boleh kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Jadi pastikan rumah kita tak ada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tak ada benda-benda yang disukai oleh syaitan. Selain daripada itu, setiap kali kita masuk rumah, kena amalkan bagi salam. Mak, ayah, anak-anak, masuk rumah, jangan segan silu, jangan berat mulut, kedekut mulut untuk lafazkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kena biasakan baca bismillah. Nak makan pun bismillah. Kita dalam rumah tadi kena ada orang yang sembahyang sunat dan sebagainya. Jadi ini antara amalan yang boleh menjauhkan gangguan syaitan. Selain daripada itu, secara khususnya Nabi SAW sebut ialah dengan cara kita baca surah Baqarah. Dan baca surah Baqarah, kita jangan biar laptop saja, smartphone pasang, kita sendiri malas nak baca surah Baqarah. Kita sendiri kena rajin baca surah Baqarah. Waktu kita penat, kita dah tak larat nak baca, barulah kita buka laptop, bagi YouTube yang bacakan untuk kita, kita dengar. Ni sampai kita sendiri malas nak baca, tapi kita suruh laptop yang tolong bacakan. Laptop dengan devices yang ada ni sekadar untuk bantu sahaja. Jangan kita jadikan itu sebagai amalan utama. Jadi pastikan kita yang baca. Bila kita penat, baru kita pasang smartphone kita ataupun laptop. Selain daripada itu, sahabat-sahabat sekalian, kita kena amalkan contohnya ayat kursi. Kan, bila kita lepas kita semayang di rumah, kan, jangan kedekut, susah sangat untuk baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Itu kan satu perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dan itu boleh mengelak kita daripada gangguan. Dan banyak lagi lah amalan lain sebelum kita tidur. Kan kita baca 2 qul, 3 qul, kita baca ayat kursi, kita baca Amanar Rasul. Itu semua antara bacaan-bacaan yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca. Dan selain daripada itu, amalkan kebersihan. Ini penting. Kadang-kadang kita ni amalannya bagus, tapi kebersihannya tak jaga. Syaitan memang suka tempat-tempat yang kotor. Mangkuk tandas yang putih, pastikan dia putih. Jangan mangkuk tandas tu putih tapi warna di dalamnya coklat ataupun kuning. Jadi tempat kotor ni memang disukai oleh syaitan. Rumah kita make sure baunya okey, kan, kebersihannya okey dan sebagainya. Jangan biarkan dengan semak samun, dengan lalangnya, kawasan persekitaran dalam rumahnya dengan kekotoran dan sebagainya. Jadi amalkan kebersihan. Sebab kita orang Islam, kita mesti bersih. Jadi itulah sedikit tips yang boleh saya share macam mana untuk mengelak daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, apa beza iblis dengan syaitan tadi? Baik, sebagaimana yang kita sebut tadi, ada persamaan dan ada perbezaan antara iblis dengan syaitan. Baik, bila kita sebut iblis, kan iblis ni dia adalah satu nama dalam bahasa Ajam, kan. Walaupun ada ulama kata dia daripada bahasa Arab, yang mana dia merujuk kepada yang berasal daripada syaitan. Dia berasal daripada jin. Bila dia berasal daripada jin, itu menunjukkan bahawa iblis dia bukannya malaikat. Tapi bila kita sebut syaitan, dia ada dua kemungkinan, sama ada dia jin ataupun dia manusia. Kan, syaitan boleh jadi syaitan jin, syaitan juga boleh jadi syaitan manusia. Jadi bila sebut iblis, dia adalah syaitan. Bila sebut syaitan, dia tidak semestinya iblis. Sebab apa? Sebabnya syaitan ni sama ada dia jin ataupun dia manusia. Tapi bila iblis, dia bukan manusia, kan. Iblis tu dia adalah jin. Jadi ada juga yang memberi nama, ada juga yang memberi nama bahawa iblis namanya adalah Azazil, kan. Tetapi nama Azazil itu tidak ada satu pun disebut dalam Quran ataupun hadis, tetapi ada disebut dalam kitab-kitab tafsir. Dia adalah berdasarkan kepada riwayat Israiliyat, kan, riwayat Israiliyat yang kita tidak benarkan dan kita tidak nafikan. Cuma para ulama banyak juga menyebut dalam kitab-kitab tafsir mereka nama iblis ketika kejadian mengingkari perintah Allah sujud kepada Adam AS itu namanya ada Azazil. Jadi nama Azazil bagi iblis itu ada dalam kitab tafsir, tetapi tidak ada dalam ayat Quran dan tidak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kesimpulan mudahnya, bila sebut syaitan, sebahagian ulama mengatakan bahawa syaitan itu keseluruhan, kan, keseluruhan yang merangkumi iblis dan juga jin-jin yang jahat. Sebahagian lagi mengatakan bahawa syaitan itu adalah tentera-tentera kepada iblis. Itu antara jawapan-jawapan yang diberikan oleh para ulama tentang persamaan dan juga perbezaan antara jin dan iblis. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, soalan pada Nik So, Ustaz, sebelum kejadian manusia, adakah iblis dan jin ni dalam bentuk ghaib juga semasa menghuni bumi? Sekali lagi soalan macam mana? Adakah sebelum kejadian manusia, adakah iblis dan jin ni dalam bentuk ghaib semasa menghuni bumi? Baik, wallahu a'lam. Saya sendiri pun tidak ada pengetahuan berkenaan dengan keadaan mereka sebelum kejadian manusia, tetapi apa yang ada dalam nas ialah memang disebut bahawa mereka adalah golongan yang ghaib. Maksudnya ialah dia berbeza alam daripada manusia. Jadi berdasarkan nas itu secara umumnya menunjukkan bahawa keadaan mereka adalah sama ada sebelum kejadian manusia ataupun selepas kejadian manusia. Wallahu. Okey, baik Ustaz, kita akhiri dulu Ustaz ya. Majlis kita insya-Allah kita sambung lagi di kemudian hari. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas perkongsian ilmunya mengenai iblis, syaitan dan jin itu tadi, dan terima kasih kepada penaja yang terlibat dalam slot program ilmu ini atas sokongan dan sumbangannya, dan semoga Allah seterusnya Allah SWT memberikan kita kefahaman dalam memahami agama ini dan menjauhkan kita daripada godaan dan tipu daya syaitan. Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz bagi mengakhiri dengan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu. Marilah kita sama-sama akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.